Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pertama saya ingin nak ucapkan ribuan terima kasih kepada pengacara majlis Haji Ibrahim. Dan alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan izin dan rahmatnya kita malam ni berpeluang untuk berjumpa beberapa orang yang memeluk agama Islam dan kita dapat dengar perjalanan hidup mereka selepas berhijrah kepada Islam macam mana dan sebagainya. So biasa-biasa jarang-jarang kita tengokkan ramai-ramai macam ni kan. So insya-Allah, dan saya juga harap selepas perkongsian forum malam ini kita semua dapat sedikit idea untuk memahami mualaf yang masuk Islam di Malaysia, insya-Allah. Nah, sebelum kita mula forum, setiap kali bila forum ini satu cerita biasanya akan datang ke otak saya, iaitu satu kata-kata Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu pernah berkata, dia kata, bagi dirinya hidup di muka bumi ini tanpa erti, tak bermaksud bagi dia. Kalau bukan kerana ada tiga perkara. Kalau tanpa tiga perkara ini, bagi dia hidup di dunia ini tak bermakna. Apa tiga perkara itu? Yang pertama, dia kata puasa. Bagi dia hidup ada puasa baru ada maksud. Yang kedua, tahajud. Dan yang ketiga, dia kata kita kumpul ramai-ramai, duduk bersama-sama, kita bincang tentang Allah, bincang tentang Rasulullah SAW, bincang tentang Islam. Itulah bagi dia tiga perkara ini. Tanpa tiga perkara ini, hidup tanpa dia. Dan kalau kita tengok ketiga-tiga ini, boleh tahu bangsa apa? Bukan senang kan nak beza, nanti kita bincang. Okey, tajuk malam ini adalah boleh bantu saya masuk Islam. Kenapa saya gunakan tajuk ini? Kenapa kita pilih tajuk ini? Sebab ramai yang masuk Islam di Malaysia, alhamdulillah, dalam 20 lebih tahun yang lalu, dalam jangka masa 20 tahun lebih di Malaysia, setiap tahun kita dapat lebih kurang 6,000 orang masuk Islam. Tapi tahun lepas, dia punya angka masuk Islam naik sangat tinggi sampai 8,000 lebih. Alhamdulillah. Dan saya harap juga tahun ini kita boleh pecah rekod. Kalau boleh capailah 10,000 orang masuk Islam di Malaysia, insya-Allah. Tapi ramai yang masuk, berapa ramai yang jaga follow up, bimbing mereka. Itu isunya. Dan kita bukan saja nak jadikan mereka masuk saja, kita juga nak jadikan mereka sebagai pendakwah untuk bantu kita berdakwah kepada kaum dia sendiri. Betul ke tak betul? Dan perbincangan malam ni lebih santai sikit lah. Kita buat relax-relax ni boleh tak? Tak mau buat terlalu formal. Boleh tak? Atau you nak cakap formal-formal? So mereka pun tak pandai cakap Melayu sangat. Okey, sedikit tentang format malam ni. Format malam ini ada 3 round. Round pertama, okey, lebih kurang 5 hingga 10 minit. Round kedua 10 minit. Round ketiga juga 10 minit. Okey, dan kalau sesiapa yang ada soalan, ada bawa handphone tak? Kita zaman moden dah sama, ada tulis kertas, hantar ke depan pun boleh. Kalau boleh, WhatsApp saya atau SMS saya. Saya bagi nombor phone, WhatsApp saya atau SMS saya. Lebih mudah. Zaman sekarang tak perlulah orang berdiri tanya kadang-kadang tak dengar kan. WhatsApp saya akan tanya. Kalau boleh, tanya soalan, tuju kepada mana satu. Kalau bagi link, tanya link mana satu. Sebab ada 2 link. Okey. So kalau boleh, nombor phone saya 012 366 1121. Dah 012 366 1121. So bila-bila masa boleh WhatsApp, kalau boleh SMS soalan. Okey, terfikir apa nak tanya,
kita akan ada bagi masa yang cukup untuk kita akan bagi masa yang cukup untuk kita sudah orang call. Jangan call. Dekat WhatsApp je. Okey. Sebelum kita mula, saya ingin ambil kesempatan untuk memperkenalkan tiga panel ini. Panel di sini. Okey. Yang panel yang pertama, saya mula dengan yang kat tengah-tengah. Siapa boleh teka dia bangsa apa? Siapa boleh teka? Siapa tahu? Dalam dewan ini, tak ada seorang pun boleh lawan dia. Sebab dia satu-satunya yang asli. Kita semuanya bukan asli. Okey? Dan Saudara Azrul berasal dari Perak dan belajar di Universiti Utara di Perlis dan graduate sebagai penerusannya kejuruteraan awam dan juga alam sekitar. Graduate di Universiti Malaysia Perlis. Okay? And dia ni English educated juga. Jarang-jarang orang asli English educated berpelajaran tinggi. Betul tak? So kita doa-doakan sebab dia ni pengalaman, dia harap dia boleh bantu kita dakwah kepada orang asli lebih sikit. Dan beliau bukan saja itu, sekarang ni berkhidmat sebagai pegawai operasi di MIT dan juga sedang mengikuti diploma Islamic Study. Tengok orang yang masuk Islam, mereka sentiasa nak belajar meningkatkan ilmu. So dia sekarang tengah belajar buat Islamic Study, diploma Islamic Study. So sedikit tentang Azrul. Dan seterusnya, yang duduk sebelah saya bukan anak saya. Orang selalu cakap dia anak saya, walaupun sama-sama Lim. Okey, Lim Si Jun. Dulu saya kenal dia, saya tak tahu nak baca nama dia. Susah mau baca, so Lim Si Jun. Okey, dan dia ni masuk Islam 2010, lebih kurang 6 tahun yang lalu. Nanti kita dengar pengalaman dia, macam mana dia boleh masuk Islam. Dan sekarang ni bertugas sebagai technical sales engineer. So dia juga graduate dekat UTM Skudai, Johor. Dan sekarang ni banyak belajar sambil tu berkongsi. Saya sangat-sangat kagum dengan dia sebab apa? Dia kerja 6 hari penuh, malam dia buat master belajar dan juga dia belajar. Spend time pergi belajar bahasa Arab hari-hari. Orang langsung kosong punya sekarang macam-macam. Baca Quran tak ada tanpa baris boleh baca. Saya sendiri tak ada baris, tak tahu baca. Saya pun malu dengan dia. Saya masuk Islam lebih lama daripada dia. Dia tahu saya tak tahu. Yang kedua, yang last satu. Ini tak payah cakap lah, semua orang tahu dia bangsa apa. Okey, bekas Roman Katolik, seorang agama Katolik, bekas Katolik dan juga banyak aktif dalam dakwah dan banyak sering kali bagi ceramah di merata Malaysia. Dan dia juga mengajar mu'alaf dan dia juga mengajar Bible study. Okey, dan beliau telah mengikuti UID, Unity in Diversity. Dia mengikuti 101, 102, 103. Dan dia nantilah kita dengar apa dia cerita lah. Dan Johanna, many want to know more about you or you three. Okay, so saya rasa cukup pengenalan. Sekarang kita start. Kita nak bertanya ketiga-tiga mereka. Boleh tak tanya terus tiga-tiga? Tak boleh mas satu-satu. Okey, kita mula dengan yang pertama. Kita dengan Azrul dulu, okey. Okey. So Azrul, Brother Azrul, boleh tak cerita sedikit tentang latar belakang diri kamu? Okey. Dan kalau boleh bagi tahu khalayak ramai tentang persepsi kamu. Persepsi pandangan kamu tentang Islam sebelum kamu mengenali agama Islam. Maksudnya sebelum masuk Islam, sebelum kaji Islam, sebelum tahu Islam, apakah pandangan kamu tentang Islam? Silakan. Bismillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memandangkan Brother Lim dah perkenalkan diri saya ni, saya rasa tak perlulah nak
panjangkan lagi, rasanya semua dah tahu nama saya Azrul. Sebut sedikit lagi saya nampak, nama saya yang Tuan Pengurusi dan Brother Lim bacakan tadi tu sebenarnya nama saya yang sebelum saya memeluk agama Islam lah, iaitu Azrul Azmir. Dekat sikit. Azrul Azmir bin Lo. Itu nama saya sebelum memeluk Islam lah. Selepas memeluk agama Islam, nama saya ialah Azrul Azmir bin Lo juga. Ada beza tak tuan-tuan dan puan-puan? Kurang tepat, ada sikit beza. Makhraj je. Okey, baik. Persepsi saya sebelum saya memeluk agama Islam, saya rasa tak adil kalau saya terus mula. Patut saya cerita sedikit lagi pasal latar belakang saya. Okey. Okey, walaupun macam semua dah tahu, sudah maklum, saya ini berbangsa orang asli lah, daripada suku kaum Semai. Walaupun saya mungkin tuan-tuan agak keliru kan, saya ni duduk mana, duduk di kampung ke atau sebagainya ke. Saya sebenarnya berasal dari Ipoh Perak, dan saya duduk di kawasan yang majoriti kawasan perumahan yang mana 80% orang Cina lah. Jadi persepsi saya terhadap agama Islam boleh dibagi pada 3 peringkat. Pertama sekali, masa saya berada di sekolah rendah, dan sekolah menengah dan juga sekolah universiti dan kerja MPTA. Masa saya berada di sekolah rendah, saya rasa ini adalah satu persepsi yang mana sama dengan majoriti non-Muslim. Islam itu adalah Melayu dan Melayu itu adalah Islam. Tak boleh dibezakan. Tambah-tambah lagi pula, saya pun warna kulit saya macam ni, buku pun macam ni. Jadi sering salah faham sebagai Melayu dan sebagainya. Itulah saya di sekolah rendah. Di sekolah rendah, alhamdulillah, ada sebahagian daripada ahli keluarga saya, iaitu ahli saya sendiri yang masuk ke sekolah asrama penuh. Saya pun mula makin banyak interaksi saya dengan kawan-kawan saya di sekolah. Jadi pemikiran saya dalam Islam ni sedikit lebih terbuka lah. Oh, saya boleh bezakan. Oh, Melayu ni satu agama, Islam ni satu Melayu ni agama? Melayu satu bangsa, dan juga Islam itu adalah agama. Dan kalau nak agama Islam ni berbagai, ada yang berbangsa Cina, ada bahasa Arab dan sebagainya. Cumanya saat di mana betul-betul minda saya terbuka ialah bila saya melangkah ke Politeknik dan juga universiti lah. Di mana kat situ mula-mula saya duduk jauh dengan keluarga, tidak duduk bersama dengan keluarga, sendiri-sendiri belajar, dikelilingi oleh sahabat yang beragama Islam. Di situlah di mana saya betul-betul tidak ada masalah, tidak ada satu buruk dan sebagainya dalam agama Islam. Wallahu-a'lam. Nanti dulu, tambah sikit. Ada tak moderator macam ni punya? Nah, apa tadi persepsi kan? Okey. Nah, apakah ada bagi satu poin, persepsi yang kamu kurang selesa dengan Islam, nanti dulu, dan satu lagi persepsi yang kamu suka tentang Islam, yang kamu selesa dengan Islam. Persepsi yang saya kurang selesa dengan Islam sebenarnya ada banyak, tapi daripada banyak-banyak tu yang saya kurang selesa mungkin ialah kenapa Islam ajar sesuatu perkara. Misalnya Islam ajar kebaikan, Islam ajar apa lagi, jangan rasuah dan sebagainya, tapi Muslim sebalik melakukan perkara yang sebaliknya. Jadi saya tak boleh nak hadap betul. Saya tak boleh nak bezakan ini betul ke ajaran agama Islam. Itu Muslim, itu bukan Islam. Betul. Sama kita macam seakan-akan tak boleh nak bezakan. Yes. Agama ke, ini memang budaya masyarakat ini ke dan sebagainya. Tapi semua begitu, ada perkara yang saya suka pasal Islam. Satulah yang mungkin saya boleh kongsikan, konsep ketuhanan dia memang ringkas, tidak difahami. Sebab sebagai non-Muslim, saya sebenarnya tidak berasal dari mana-mana agama yang majoriti lah. Saya bukan seorang Kristian ataupun Buddha dan sebagainya. Saya ikut agama asal nenek moyang kami, ataupun saya sendiri dipilih saya sebagai free thinker lah. Sebagai seorang yang tidak berasal dari mana-mana kelompok besar agama ni, kita selesa dengan Islam sebab konsep ketuhanan yang mudah. Tuhan itu satu, Tuhan itu di luar ciptaannya, Tuhan itu maha kuasa, dia tidak memerlukan apa-apa, dan perkara itulah yang sebenarnya titik tolak saya pada Islam. Alhamdulillah. Wow.
Panel yang pertama, yang sebenarnya bukan mudah ya, sebab kalau kita tengok dakwah orang ahli kitab ni, saya gunakan ahli kitab, faham kah? Kalau tengok dakwah orang Kristian, bila pergi ke dakwah kepada orang asli, mereka sangat giat. Tapi alhamdulillah kita dapat juga sahabat saya orang asli juga memeluk agama Islam. Dan hari ini kalau kita ikut statistik yang saya tak dapat keseluruhannya, di Malaysia sekarang dakwah orang asli di Malaysia, kita orang Islam sangat teratur sekarang. Sangat teratur, sangat sistematik. Dan kita doakanlah lagi ramai orang asli boleh memeluk agama Islam, insya-Allah. Amin. Okey, kita teruskan dengan panel yang kedua. Duduk sebelah saya. Tapi saya perlu dia cakap depan mic, dekat mulut. Okey. Lim Si Jun, dengan Cina mau cakap Melayu pelik. Saya dengan dia mau cakap, saya Cina dengan Cina mau cakap Melayu pelik. Betul tak? I need you to share a little bit about your background, okay, and also your perception before you came to know Islam. What is your perception about Islam? But you explain in Melayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lim Si Jun. Macam yang tuan dan puan dengar lah, Lim Si Jun ni nama saya sebelum saya masuk Islam, dan juga nama saya selepas saya masuk Islam. Saya tak tukar nama. Kenapa tak tukar nama? Sebab bila saya nak masuk Islam, saya mula kaji dan saya mula soal, dan saya dapat tahu yang sebenarnya nama Islam ni tak semestinya nama dalam bahasa Arab. Boleh dikekalkan nama asal tak ada maksud yang baik. Dan disebabkan nama saya ada maksud yang baik, saya tak tukar nama. Maksud apa tu? Lim ni nama keluarga lah. C ni mungkin dulu bila Abu Azam saya dapat C, kena ini balik belajar Si Jun. Di gurau je. Si Jun maksudnya menghormati orang yang lagi senior. Menghormati orang yang lagi tua. Sebenarnya jarang-jarang orang Cina bagi nama yang maksud buruk kepada anak. Jarang-jarang. Mereka akan pilih maksud yang baik. Dan saya memeluk agama Islam sejak 6 tahun yang lalu. Quran tanpa baris saya tak berhenti baca. Merendah diri ya. Dan saya dilahirkan dalam keluarga yang mengamalkan kepercayaan BTC. Buddhism, Taoism, Confucianism. Maksudnya mereka sembah macam-macam berhala. Mereka mengamalkan, mereka pilih daripada ketiga kepercayaan ini apa-apa yang mereka rasa sesuai dengan amalkan. So sejak kecil, banyaklah berhala yang saya sembah. Depan rumah ada tiangkong, masuk rumah ada kuan yin, belakang rumah ada lagi halaman ada yang Atas rumah tak ada? atas rumah ada. Nasib baik muka ada, tak tahu macam mana nak panjang. So sejak kecil saya memang tak minat sangat tentang agama, sebab saya rasa agama ni macam mengelirukan, macam-macam berhala. Lepas tu saya tak diberikan bertanya, sebab dia seolah sesuatu yang serius. Sesuatu yang kalau tanya akan cakap jangan banyak bertanya, ikut je. Kenapa buat? Sebab nenek moyang sebab macam tu. So ikut je, jangan tanya. So sejak kecil saya memang saya rasa macam Tuhan ni banyak lah. Lepas tu setiap Tuhan ada fungsi dia sendiri. Macam dalam syarikat kan dia ada yang jaga finance, yang jaga proses, ada sama lah. Itu yang saya biasa. Dan sampailah bila saya masuk matrikulasi, masa itu boleh dikatakan pertama kali saya campur dengan orang Melayu. Sebab sejak kecil dan juga disebabkan saya lahir di Penang, Pulau Pinang, itu macam lagi ramai lah orang Cina sekeliling saya semua. Orang Cina masuk sekolah pun sekolah Cina, sekolah menengah pun sekolah Cina. Saya tak campur dengan orang lain. Sampailah masuk matrikulasi, masa itulah saya mula
kena sikit macam mana orang Melayu, macam mana agama Islam. Dan masa itu juga saya rasa dengan agama Kristian. Selama masa itu ada seorang lecturer yang beragama Kristian dan dia sangat beramah dan selalu ajak kami datang ke makan semua, suasana yang sangat tenang, sangat menggembirakan. Masa itu bila saya nampak agama Islam, saya rasa macam agama Islam ini sesuatu yang serius, yang penuh dengan hukum hakam, halal haram semua itu. Dan banyak benda tak boleh buat, banyak benda tak boleh makan. Masa itu persepsi saya soal agama Islam ini sesuatu yang banyak Peraturan. dan tak berat. Tapi saya juga rasa sangat kagum dengan orang Islam masa itu sebab saya tak pernah nampak penganut sesuatu agama yang boleh setia ikut agama macam itu. Bila masa solat, bila tak boleh buat, tak buat macam itu. Sebab dalam konsep Cina tak ada konsep ikut 100%, tak ada. Kalau ikut 100% bagi parents saya itu maksudnya brainwash. Takkan ikut 100%. So, bila saya nampak, saya rasa kagum saya itu lebih kurang apa yang saya nampak. Persepsi Islam begitu. Okey, alhamdulillah. Sebenarnya kan saya pernah uruskan seorang mualaf sebelum dia masuk Islam, seorang Cina tahu. Tahu tak, dia tertarik kepada agama Islam disebabkan orang Islam yang jahat. Susah nak faham kan? Tahu tak macam mana? Walaupun dia dia kenal ramai kawan Melayu yang jahat, tapi yang jahat ini bila time solat Jumaat dia pergi. Dia tak boleh faham macam mana orang jahat mau pergi sembahyang Tuhan mah. Dia tak boleh comprehend. Tak boleh faham. Kadang-kadang nampak tak dia punya, saya pun tak tahu hidayah daripada Allah, tapi daripada macam-macam sudut orang boleh mengenali agama Islam. So sahabat saya ni, dia hanya mengenali Islam bila masuk ke matrikulasi, bila masuk ke universiti dan sebagainya. Dan sebenarnya ada cerita belakang tu lagi, dia tak cakap. Nanti kita mau minta dia. Okey. So okey. Kita teruskan kepada yang ketiga pula. Nanti dulu. I speak Tamil to you, Okey. Yang seterusnya adalah, nama dia adalah John Sivaraj. Okey. Dan saya perlukan you terangkan latar belakang, ya. Ingat, ya, yang penting punya latar belakang dan juga persepsi kamu sebelum kamu mengenali agama Islam. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Tuan Moderator dan Lim dan juga rekan-rekan panelis. Apa kabar semua? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Soalan kepada Tuan Moderator tadi, latar belakang dari saya dan juga persepsi saya tentang Islam sebelum saya mengenal agama Islam. Nama saya John Sivaraj. Sebelum mengenal agama Islam, nama saya. Selepas saya mengenal agama Islam, oleh kerana soalan pertama yang ditanya oleh orang yang disampaikan dia, tapi dia nama baru tu belum. So saya beri nama Johan, cuma tambah A kat belakang. Saya tugas kata Kristian bermazhab Roman Katolik. Semasa saya kecil, saya pernah dibaptiskan. Kemudian saya pernah bicara confession. Agama Kristian ni boleh istilah. Kalau kita buat dosa, kita boleh minta ampun dengan pada kita tolong diampunkan. So kita akan ceritakan dengan kita akan pergi ke confession box. Saya dengan Pak Padri. Forgive me Father for I have sinned. Kita akan ceritakan dosa-dosa semua dengan Padri itu. Kemudian baru itu akan bacakan lebih bersuara dari konteks kita sebagai saat ini. Maksudnya saya menyerah dosa kamu atas nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Terus kita terhapus. Kemudian dia akan bagi kita denda. Maksudnya akan bagi kita denda, itu baca beberapa doa. Katanya Allah beri Father in heaven.
closer, dekat mulut. 10 kali atau 20 kali lah supaya dosa itu dihapuskan. Itu perkara yang sebenarnya dalam banyak ayat saya dalam 20 tahun lebih dalam agama Muslim, ini ada doa saja yang saya hafal. Saya bukan alim sangat selalu di gereja lah. Sangat selalu di gereja mungkin sekali saya itu pun jika dipanggil atau dipaksa. Saya harap. Okey, ada beberapa perkara yang dalam agama Muslim yang saya sangat beli lah. Dekat gereja kami diajar 201 tapi 3 tapi 1 ke 3 saya pening. Masa dia kata jangan pening, kita ni manusia otak terlalu kecil, nak faham semua ni, jangan dari banyak. Saya tak banyak lah. Mak saya seorang mualaf Kristian, dia seorang Hindu, bapa saya seorang Kristian. Selepas mak saya berkahwin dengan bapa saya, dia masuk agama Islam lah. So kami dilahirkan terus dibaptiskan jadi Kristian. Saya seorang tukang masak. Saya juga jadi kedai mamak sebagai seorang tukang masak. Kedai mamak yang biasa lah. Pelajaran saya sampai Form 4 saja. Sebab apa? Semasa saya Form 4, saya betul-betul saya selalu belajar. Salah seorang bos saya tanya dengan saya, ibu saya jadi apa? Dia cakap saya jadi tukang masak. Kalau jadi tukang masak, tapi belajar di TV. Belajar kita orang, kita aja yang masak. Saya bukan itu. Di sekolah terus kita masak. Itu sedikit tentang apa saya. Persepsi saya tentang Islam. Sebenarnya saya tak tahu apa tentang Islam sehingga saya masuk Islam. Yang saya tahu Islam itu Melayu Islam. Kadang-kadang ada baca surah khabar, Yulu cakap lain, dia cakap lain. Tak tahu apa cakap. Selain daripada itu, saya suka orang Islam satu perkara, wanita-wanita muslimah, tutup mereka yang tutup aurat, yang Sopan ke? sopan santun, yang saya sangat suka lah. Lelaki tak suka ke? Apa hal dengan lelaki tu? Lelaki okey juga. Sejak daripada saya daripada sekolah rendah, setiap kali bulan puasa, orang lelaki Muslim Melayu ni lah yang akan minta saya untuk membelikan makanan. Saya dapat selama saya lelaki Muslim juga. Dan ketika saya berniaga pun, saya berniaga kedai makan. Bulan puasa antara yang perniagaan saya bagus sedikit lah daripada biasa. Saya cukuplah setakat ini. Alhamdulillah. Intro latar belakang tentang persepsi. Saya pernah interview orang yang masuk Islam. Apakah persepsi kamu tentang Islam? Pernah saya dengar orang kata, dia kata kalau Islam dia kata hijau. Kalau Islam dia kata bawang. Tahu tak bawang tu apa? Bawang ni. Pergi luar tengok ada satu bawang besar kan? Ada masih ada bawang besar, ada bawang kecil. Betul kah? So persepsi orang lain-lain. Okey, alhamdulillah. Round pertama kita ada introduction semua dah okey. Sekarang ni nanti dulu. Selepas ni I need you all to talk close to the mic. Okey, nanti cakap kalau boleh pakai mic ini. I think mic ini clear kan? Pakai mic ini, okey. So seterusnya kita dah dengar tentang turning point. Macam mana mereka boleh mengenali Islam? Macam mana mereka boleh tertarik kepada Islam? Okey, kita dah dengar daripada Encik Azrul dulu. Okey, can you take this one better? Bersirat wire. Baik, bismillah. Okey. Turning point saya kepada Islam. Okey, baik. Turning point kepada Islam sebenarnya bukanlah atas sebab satu perkara kemudian inilah kebenaran kemudian saya terima. Tak. Ia memerlukan lebih daripada satu perkara untuk meyakinkan saya dan menerima Islam tu sebagai adinul haq lah, agama yang benar. Sebenarnya saya pun lebih kurang juga macam John. Sepanjang saya berada di sekolah menengah, walaupun fikiran pun mula terbuka, mula bercampur dengan kawan-kawan yang berlainan bangsa, terutama sekali masyarakat Melayu dan sebagainya. Walaupun begitu, tapi saya tak pernah terfikir pun soal agama. Tak pernah terfikir pun satu hari nanti saya akan memeluk agama Islam. Segala-galanya bermula bila saya melangkah ke Politeknik, yang mana masa saya ingat lagi masa tu, saya minta kepada kawan saya nak pinjam laptop.
je laptop dia. Kenapa ya? Oh, nak tengok movie je. Bukan nak tengok apa-apa pun. Bila saya geledah-geledah tengok apa yang dalam senarai filem yang dia ada dalam laptop dia tu, ada satu siri pendek ringkas yang bernama The Arrivals. Siapa yang orang muda kat sini mungkin pernah dengar kot. Secara ringkasnya, siri The Arrivals ni mengisahkan pasal agenda Yahudi, Freemason, Illuminati dan sebagainya. Tapi yang menariknya bukan itu yang saya dapat. Dalam siri dokumentari itu ada diselitkan kuliah Syekh Allahyarham Syekh Ahmad Didat. Iaitu guru Brother Lim jugalah. Mula-mula saya kagum. Mula-mula saya fikir, tengok, dahsyat orang tua ni. Dia boleh berdebat, dia boleh berdialog dengan orang Kristian, menggunakan hujah daripada Bible tu pun sendiri. Mula saya fikir, saya kagum dengan peribadi dia. Dan saya fikir, orang tua ni kalau dia bercakap kat Malaysia ni kena gam ni. Tapi lama kelamaan bila saya tengok video dia, saya pun mula terfikir, betul juga apa tujuan hidup ni? Apa tujuan kita manusia ni berada di bumi ni untuk apa? Apa tujuan kita? Takkanlah semata-mata untuk lahir, membesar, pergi sekolah, pergi kerja, kahwin, beranak, kemudian mati. Takkan hidup kita terhenti di situ saja. Jadi daripada seorang tokoh agama ni, saya pergi bertokoh lain. Syekh Yusof Estes, semua tokoh-tokoh barat. Tokoh tempatan saya tengok juga. Lama kelamaan saya berfikir, ada kebenaran, mungkin agama Islam ni, dalam banyak agama yang saya pilih, mungkin saya akan pilih agama Islam. Tapi tak habis kat situ lah. Itu faktor pertama lah. Faktor yang keduanya yang menarik saya atau turning point saya kepada Islam ni, mungkin atas sebab kawan-kawan saya lah. Seperti mana yang saya dah maklumkan tadi, persekitaran saya majoriti non-Muslim, 80% Cina yang bukan berbangsa Islam lah semestinya. Saya pergi sekolah pun sama, majoriti sahabat-sahabat saya non-Muslim. Kami semua sahabat baik dari sekolah rendah sampai ke sekolah menengah. Cumanya saya perasan bila naik form 4, form 5, biasalah budak-budak lelaki dah mula ni kan, dah mula gatal dan sebagainya. Seakan-akan fokus mereka dah berubah. Kawan-kawan saya ni orang yang saya hormati. Mereka golongan yang budak kelas A, budak kelas depan, ikut cakap mak ayah. Tapi bila naik umur form 4, form 5 ni, seakan-akan mereka tak sabar nak habis sekolah. Habis saya sekolah, saya nak minum arak. Habis saya sekolah, saya nak isap rokok. Habis sekolah, saya nak kejar perempuan dan sebagainya. Seakan-akan saya fikir kan, selama ni saya pandang tinggi kawan-kawan saya ni, ialah sebab mereka dengan latar belakang akademik yang baik, latar belakang akademik yang baik, daripada keluarga yang baik-baik. Bila diorang seakan-akan perubahan fokus ni macam betapa rendahnya martabat hidup kamu. Jadi saya tak sedar sebenarnya saya mencari apakah benda yang paling tinggi dalam hidup ni. Itulah saya rasa dua perkara yang akhirnya menyebabkan saya mula mencari apa itu tujuan hidup, dan akhirnya saya memilih Islam lah sebagai agama saya lah. Wallahu a'lam. Sikit lagi. Ni selalu dapat double punya. Now tadi kata turning point, ada dua turning point di sini. Okay. Now saya mungkin muslimat di sini nak tahu apa yang sebenarnya yang menarik kamu kepada Islam. Apa yang cantik dalam Islam, dalam Quran ke hadis ke, ataupun apa cerita yang betul-betul yang menarik kamu, Islam tu agama yang benar. Daripada dua cerita yang tadi itu, mungkin Islam boleh bayangkan, tapi apa yang betul-betul memberikan saya keputusan untuk saya nak cakap sekarang juga. Sebab saya dah mula takut berapa sekali. Kan saya kata, saya kongsikan pada tuan-tuan dan puan-puan, saya suka tengok pula video di YouTube dan sebagainya. Semua ustaz-ustaz saya tengok pun dia cerita pasal keindahan Islam, Islam ni Allah sentiasa mengampunkan kita dan sebagainya. Tapi membuatkan saya pun rasa okeylah, saya nak beli Quran. Saya beli Quran boleh baca buku. Bila antara terjemahan Quran saya buka, setiap kali saya buka Quran saya dah mula Allah berfirman, seakan-akan beri ancaman kepada orang yang dah ada sedikit iman tapi tak mau beriman, balasannya neraka. Jadi ayat-ayat macam ni yang menimbulkan ketakutan dalam diri saya, dan pada ketika itu saya dah setahun
mula menyiasat mengkaji begitu mendalami agama Islam. Dan perkara itulah yang membuat saya sering takut. Saya bersyahadat depan kawan saya kata, saya terangkan dia ini hadis ribu yang melaporkan diri saya. Dan saya mula-mula takut sebab saya mula baca Quran. Saya heran sebab kenapa Allah Ustaz-Ustaz semua kata jadi, tapi orang kata orang yang tak beriman mereka kufur, inilah bahasanya. Mereka masih inilah penjelasan sebenarnya hidayah kita sampai. Jadi apa kata kamu syahadah? Bila saya nak syahadah depan sahabat saya dulu, saya pun kata lah, saya bertanya lah macam mana ya? So, saya selalu tengok video selamat. Saya tengok lah macam ada majlis, ada ustaz yang kata boleh tekan jari jadi ikut ustaz. Saya membayangkan macam tu lah depan kawan saya. Kawan saya betul seorang Muslim, orang Melayu. Dia kata, kamu percaya tak Allah itu Tuhan yang satu? Saya Nabi Muhammad Nabi yang terakhir? Saya percaya. Maksud, bolehlah kita balik ya, kamu dah Islam. Ini kata so, titik tolak dari situ lah. Alhamdulillah saya bersyahadat. Saya tidak saya masuk Islam, saya sembunyi dulu selama lebih kurang lebih setahun. Kemudian alhamdulillah saya masuk ke tahun 2012. Jadi saya balik ke Perlis dan dari situ. Alhamdulillah. Wow, sebenarnya kan bila saya tengok dia punya pengalaman ada kena dengan saya. Ahmad Didat kan, Sheikh Ahmad Didat. Sebenarnya tahu tak macam mana saya masuk Islam dulu saya pernah ceritakan? Tak lupa. Sebenarnya saya punya turning point lebih kurang macam dia. Kawan Melayu saya, seorang haji yang kerja dalam disko tu, lupakah? Dialah yang bawa tape Ahmad Didat yang berdebat dengan Jimmy Swaggart. Saya dapat lihat di sini sebenarnya satu cara dakwah yang baik adalah apa? Kita bawa tape ini atau CD ini bagi kawan bukan Islam. Cakaplah, this is a nice movie, you must watch. Tak mau cakap tentang agama. Cakap ini satu cerita yang bagus. It's a nice movie, you must watch. World greatest debate. So mereka tengok. Saya rasa di situlah ramai orang tertarik kepada agama Islam. Masa tu saya ada hubungi Yusof Didat. Siapa kenal Yusof Didat? Anak kepada Ahmad Didat. Dia kata dekat rumah penuh, tahu tak, penuh surat orang hantar kasih dia terima kasih disebabkan dia punya debat itu yang buat mereka mengenali agama Islam, yang buat orang masuk Islam. So kalau ikut rekod daripada anaknya, dah juta orang masuk Islam atas nama Ahmad Didat. Alhamdulillah, guru pertama saya. Okay, alhamdulillah brother, thank you so much. Now kita pergi yang kedua. Still again, I have to talk to you in English. Just not comfortable for me to speak to you in Malay. The same questions, but please don't hide. Okay? Tell everything. Your wife is not here, right? Yes, don't worry. Please share with us your turning point. Okay, your turning point. Okay, what are the things that attracted you to Islam? Please use this one. Okay, turning point saya tak biasa pula. Okay, turning point saya sebenarnya bila saya nak berkahwin. Okay, so sebab sebelum saya kenal perempuan Melayu, saya memang tak minat langsung tentang agama Islam. Sebab dari pandangan luar lah, persepsi yang mula-mula yang saya ada tentang Islam, saya rasa saya tak akan dengan sukarelanya pergi mengkaji tentang Islam. Sampailah bila saya nak berkahwin, sebab di Malaysia ataupun dalam Islam apa boleh buat, sebab nak kahwin mesti masuk Islam. So saya tak ada choice lah. So saya mula minat mengkaji tentang Islam. Sebab keluarga saya sangat menentang, sangat tak setuju mana-mana ahli keluarga dia masuk Islam. Komuniti saya, mereka akan pandang orang sebegitu dengan sangat pelik. Dan
Itu yang menyebabkan saya mula rasa nak mengkaji, nak tahu macam-macam tentang Islam. Dan masa itu saya diperkenalkan kepada Brother Lim. Dan saya rasa sangat bersyukur jugalah sebab diperkenalkan dengan orang yang saya boleh bertanya. Sebab saya memang suka bertanya. Bila saya nak masuk Islam, saya kena tahu kenapa Islam macam ni? Kenapa perlu tukar nama? Oh, rupanya tak perlu tukar nama. Kenapa boleh dibenarkan poligami? Oh, kenapa harta warisan macam tu? Macam yang daripada judgement saya yang sebelum saya masuk Islam, saya rasa perkara ni memang tak logik. Dan sebelum ni saya rasa mungkin orang Islam ikut saja kot. Tapi bila saya berbincang dengan Brother Lim, saya dapat tahu yang sebenarnya semua perkara ni ada penyelesaian ataupun ada kebijaksanaan, wisdom. Ada wisdom di sebalik dia ataupun ada penyelesaian. Dan itu yang mula membuka mata saya, sebab sebelum ni apa yang saya tahu tentang agama ni sesuatu yang tak masuk akal, yang tak logik, yang tak boleh bertanya. Bila Islam sebenarnya boleh bertanya, dan setiap pertanyaan itu ada jawapan dia. Dan itu yang membuat saya minat mengkaji dan akhirnya masuk Islam. Dan ini juga yang membuka minat saya untuk terus mengkaji tentang Islam. Sebab saya rasa Islam ni sangat meraihkan ilmu, meraihkan pengetahuan, dan ini yang saya sangat berminat. Kalau dia sesuatu yang boleh explain ataupun sesuatu yang saya boleh mencari jawapan, saya rasa inilah agama yang betul. Ini yang secara ringkasnya lah tentang turning point saya. Wow. Cakap-cakap panjang-panjang cinta punya pasal. Bila cinta itu sudah melekat, tak kucing rasa coklat. Pasal cinta. Rupa-rupanya cinta ni bagus kan? Cinta ni akan buat orang tu nak ambil tahu tentang Islam. Rasa mungkin ini sebagai satu pintu untuk ramai orang yang belajar Islam, mula mengkaji Islam kerana cinta. Tapi saya minat satu poin dia yang dia sebut tadi itu adalah tentang persepsi sebelum Islam. Begini, selepas bila dia bertanya, belajar, ambil tahu, jawapan yang dia dapat, mula ubah persepsinya. Nampak tak? Di luar, kebanyakan non-Muslim salah faham, persepsi yang salah. Tapi kalau kita mampu nak jawab, mampu nak terangkan, mampu nak bagi jawapan yang meyakinkan, maka kita mula ubah persepsi mereka. So kita macam bagi sahabat saya, bukan saja lepas masuk Islam, tertarik kepada Islam dan sebagainya. Sejak itu beliau sangat rajin belajar, menghafal, mengkaji, baca banyak buku. Bila saya recommend dia buku saja, saya tengok dia beli. Kadang-kadang beli lebih daripada saya. Dia sentiasa pergi kursus dan sebagainya. So, alhamdulillah. So, yang Lim Si Jun, thank you so much for your sharing. Now, kita nak pergi yang terakhir. Bukan terakhir untuk round 2. Iaitu John Sivaraj. I think you use this mic better. Again, your turning point. Okay? And what attracted you? What are the beauty of Islam attracted you? Alright? Bismillah. Apa yang menarik saya masuk Islam? Turning point. Sebelum saya ceritakan turning point saya nak ceritakan satu benda lagi. Minta maaf tuan-tuan. Semasa saya bekerja dengan bos saya yang tukang masak tu, ada satu benda je dalam fikiran saya. Masuk agama apa pun tak apa, jangan masuk agama Islam. Lebih kurang 7 tahun saya bekerja dengan dia. Alhamdulillah selama 7 tahun saya kerja dengan dia, saya tak masuk Islam. Bukan saya benci agama Islam, saya tak kenal agama Islam, tapi saya tak tahu, saya takut, dan juga saya tak tahu apa benda tu, so saya tak nak masuk agama Islam. Itulah dia punya, tak tahu tapi takutlah. Selepas tu
Selepas saya berhenti kerja dengan bos saya mula berniaga sendiri, buka kedai makan saya sendiri. Alhamdulillah, financially getting better, and saya rasa saya sudah bersedia. Masa tu saya berumur lebih kurang bersedia untuk berkahwin. Masa tu saya berumur lebih kurang 22 tahun. So saya pergi berjumpa dengan bekas bos saya tu, sebab dia yang macam paling rapat dengan saya, hubungan lebih kurang 7 tahun kan. Dia yang paling rapat. Cakap dengan dia, saya dah bersedia, saya dah ada duit, saya rasa saya boleh berkahwin. Dia kata kalau nak kahwin dengan perempuan Islam lagi bagus. Saya pun fikir bagus juga, sebab perempuan Islam ni dia lebih sopan santun, tutup aurat, dan kira for me it's very good lah. So saya masuk Islam. Bos saya kata kalau nak masuk Islam perkahwin dengan perempuan Islam. So petang tu juga saya cakap dengan dia, jom masuk Islam. Saya masuk Islam. Saya masuk Islam bukan kerana cinta bukan kerana cinta, tapi nak kahwin perempuan Islam. Tetapi tak ada calon. Bos saya kata kahwin perempuan Islam tu je, dia tak bagi gambar ke, tak ada apa-apa, just kahwin. Okey, kalau masuk Islam boleh kahwin, saya masuk Islam. Tu je. Apa lagi? Saya tanya dengan dia, kalau nak kahwin perempuan Islam macam mana? Dia cakap kalau nak kahwin perempuan Islam, you kena masuk Islam. Dia cakap tu dah pagi dalam pukul 9-10 macam tu. Saya kata kita masuk Islam petang ni boleh? Jom, pukul 3 dia jemput saya pergi pejabat agama, syahadah. Lepas tu Alhamdulillah tahun 2012 September saya masuk Islam. Saya bagi intro dulu Tahun 2013 saya murtad. Tahun 2014 saya kembali kepada Islam. Suspend. Okey, selepas saya masuk Islam pada tahun 2012, alhamdulillah lebih kurang setahun saya sibuk dengan perniagaan saya. Mula-mula saya sibuk dengan perniagaan saya, lepas tu saya rasa macam kosong. Dah masuk agama Islam tapi tak belajar. Because before this saya agama Kristian, walaupun tak alim sangat, tak bagi kerja sangat, at least saya tahu saya beragama Kristian, saya tahu Tuhan mana nak sembah, betul tak? So saya dah masuk Islam, saya tak tahu cara-cara orang Islam macam mana nak sembahyang apa semua tu. Saya rasa macam pressure, macam something wrong, macam kosong. So mula-mula saya pergi berjumpa, saya pergi ke masjid yang berdekatan dengan rumah saya, tanya dengan orang masjid, boleh tak minta tolong saya ajarkan solat? Dia kata kamu jangan susah-susah nak belajar sekarang, kamu ikut saja apa yang saya buat. Saya pun ikutlah, buat seketika saya ikut je. Dia bangun, saya pun bangun, dia rukuk, saya pun rukuk. Kadang-kadang kalau dalam solat jemaah kan, kita tengah solat, tiba-tiba dia rukuk, kita pun rukuk. Yang paling suspense tu masa kita duduk tahiyat awal dengan tahiyat akhir tu kan, tiba-tiba jari kita terkeluar. So macam bila tengah solat ni kan, kita kena macam fokus. Okay, terkeluar macam tu kan. So saya pun ikutlah buat seketika, tapi macam masih lagi tak faham apa yang dibacakan dia orang tu. Sebab kita nak sembahyang, nak cakap dengan Tuhan, kita nak share kita punya masalah dengan Tuhan, tapi kita tak faham apa yang dia orang bacakan bahasa Arab tu, memang langsung tak faham. Macam takkan nak masuk Islam ni kena cakap dalam bahasa Arab baru Tuhan faham. Macam mana kita nak share masalah dengan Tuhan tu? Okay, dan saya pun pergi mencari balik saya punya bos yang bawa saya masuk Islam. Malangnya dia memang busy dengan kerja dia, tak dapat jumpa dia. Kemudian saya pergi ke beberapa pejabat agama, jumpa dengan orang-orang pejabat agama. Mereka kata, maaf, kamu belum ada appointment. Nanti bila ada appointment kami panggil baru datang belajar. So saya tunggu, tak dapat-dapatlah surat appointment tu. Hampir setahun saya pening. Saya pun ada juga alternatif lain. Saya pergi ke internet. Saya cari kat internet apa tu Islam, macam mana nak sembahyang, macam mana nak baca. Masalahnya kalau dalam internet ni kita cari 1, 10 yang dapat. Macam ni satu, macam ni satu, macam ni satu, macam ni satu. Mana hati yang betul memang pening. So last saya putuskan, okey, tak apalah. Masuk agama Islam ni langsung tak faham apa-apa.
Sebelum ni agama Kristian at least tahu nak sembahyang Tuhan mana. Tak apalah, saya nak murtad lah. So satu malam tu saya buat keputusan, besok pagi-pagi saya naik motor terus pergi ke satu pejabat nak mohon murtad. Saya pergi tanya dengan orang kat kaunter sana, saya nak mohon murtad macam mana. Belum cerita lagi. Saya tanya dengan orang kaunter tu, saya nak mohon murtad macam mana. Dia kata, maaf dek, ini Baitul Mal, kalau nak murtad kena pergi pejabat mufti. Saya tengok ada tulisan bahasa Arab, so saya pun ingat ini tempat pejabat agama, so saya terus masuk. Dia cakap, tak, yang ni Baitul Mal, kalau nak murtad kena pergi pejabat mufti. So saya pun pergi ke pejabat mufti. Pergi ke pejabat mufti, cakap dengan orang pegawai dekat pejabat mufti tu, saya nak murtad, macam mana prosedur semua tu. Dia kata, tak deh, kalau nak murtad bukan datang sini dulu, pergi mahkamah syariah dulu, apply, tulis surat, nanti peguam akan mahkamah syariah akan hantar kamu, rujuk kamu ke pejabat mufti, baru kita akan uruskan kes. Sekarang tak boleh datang sini terus. So saya pun terus pergi ke mahkamah syariah. Mahkamah syariah memang sangat jauh lah daripada tempat saya tu. Sampai ke mahkamah syariah, tanya ke orang yang jaga kaunter tu, saya nak murtad macam mana. Kata, pergi kaunter sana, isi borang, bayar RM20. Okay, saya pun isi borang. Isi borang bayar RM20 tu, RM30 tu, bayar RM30 isi borang. Lepas tu serahkan, tanya dengan dia macam mana. Tunggu nanti dia orang akan panggil. Tunggu lebih kurang 6 bulan. 6 bulan tu time macam betul-betul time yang seksa lah. At least sebelum saya mohon murtad, saya tahu saya Islam. Tak tahu sembahyang pun, at least saya pergi masjid, ikutlah orang jemaah semua. Tapi bila dah mohon murtad ni, saya rasa pening. Nak ikut agama Kristian, saya dah masuk Islam, betul? Nak ikut agama Islam, saya dah mohon murtad. Tapi sekarang kalau masalah ni nak sembahyang dengan Tuhan mana satu? Kita memang ada masalah. So memang 6 bulan tu time yang paling pening lah. Selepas tu alhamdulillah, lepas 6 bulan pejabat mufti kuat sangat. Pejabat mufti panggil saya ke kaunseling. Antara panel kaunseling yang datang adalah Brother Lim lah, salah seorang kaunselor murtad untuk saya lah. Brother Lim macam biasa dia akan ceritakan pengalaman dia masuk Islam apa semua tu. Lepas tu ada lagi 2 orang penceramah lain. Mereka ceritakan apa semua dia orang punya pengalaman masuk Islam, tentang terangkan sikit-sikit pasal Islam. Masa tu tak minat sangat lah, dia orang cakap-cakap lah. Sebab kita ni bila dah mohon murtad, kita kena hadir kaunseling beberapa sesi atas arahan mahkamah. So nak tanah kena hadir juga. So you nak membebel apa, you cakap lah. Kita kalau dengar, kita balik ada markah. Kalau tak hadir tu tolak markah, nanti permohonan ditolak. Lepas habis tu Brother Lim buat sesuatu yang penceramah lain tak buat. Penceramah lain dah habis cakap, dia orang pergi duduk kat belakang. Brother Lim dia panggil satu persatu. Sebab kaunseling murtad tu, dengan saya ada lagi 9 orang lain yang mohon murtad. 10 orang dia kaunseling berkumpulan. So Brother Lim panggil seorang-seorang, duduk. Sambil penceramah seorang tu bercakap kat sana, dia interview satu persatu. Apa masalah kamu? Kenapa kamu nak keluar Islam? Macam mana kita boleh bantu kamu? Dia tanya semua tu lah. So bila saya dapat saya punya peluang nak bercakap, saya cakap dengan Brother Lim. Mula-mula saya nak cakap dengan dia, saya tak kisah apa pun, saya nak keluar Islam. Tapi lepas dengan ceramah dia, saya cakap dengan dia, kalau nak saya masuk Islam, saya nak belajar. Kalau tidak, bagi saya keluar Islam. Dia kata kalau nak belajar kalau nak belajar, datang ke tempat saya ajar. So saya pun kata, betul ke? Janji kan? Dia kata kamu datang ke tempat saya, kamu boleh tidur kat tempat saya, kamu boleh belajar kat saya ajar. So lepas tu hasil bantuan mufti tempat saya, mereka rekomenkan saya dengan Brother Lim. Kemudian saya terus sambung belajar dekat tempat Brother Lim. Masa tu saya tengah berniaga lagi. So mula-mula saya pergi dalam seminggu sekali, kadang seminggu 2 kali, tutup perniagaan, tutup kedai saya, pergi jumpa dia. Lepas tu konflik pula. Selalu tutup kedai ni pun tak baik juga, tapi nak tinggalkan belajar ni pun tak baik juga. Sebab dulu pun tak habis belajar, form 4 je kan. Dapat can belajar balik, takkan nak lepaskan. Fikir, tak apalah, tutup perniagaan, terus full time belajar dengan Brother Lim. Alhamdulillah dah 2 tahun lebih sekarang ikut Brother Lim, belajar dengan dia. Sekarang berceramah, baca Bible study semua. Alhamdulillah. Wow. John dia penyakit. Tak ramai orang
Masya-Allah. Banyak buku-buku dia baca. Islamic books, macam-macam buku saya ni bahasa dia baca, dia baca. Alhamdulillah. Dan kalau kita tengok pengalaman dia masuk Islam, ramai orang macam dia. Masuk Islam tak ada follow up. Tak ada orang yang nak follow up. Betul? Bukan saja itu. Bila dia nak mohon keluar Islam, yang bila saya dengar tadi dia cakap tak ada apa-apa lah. Kalau saya cakap ada macam sebab bila dia nak keluar Islam, dia pergi 3 tempat. Itu 3 tempat. Apa jenis orang? Apa jenis orang? Orang kan bukan orang. Sebab dia pergi Baitul-Mal. Pegawai kat dalam. Orang Baitul-Mal, orang agama. Saudara tak keluar Islam. Dia langsung tak ada usaha nak kata ni. Usaha dia. Cuma masuk dalam minum air. Lalu saya bantu. Nobody care. Hanya tahu dia pergi sana. Pergi ke Jabatan Mufti. Pegawai dia. Orang mau keluar Islam. Bukan sini Mahkamah Syariah. Pergi Mahkamah Syariah. Itu semua orang agama ni. Oh, nak tak nak ambil informasi. Lepas tu suruh balik ke 6 bulan. Tak ada satu pun nak pergi ziarah cari dia, bantu dia, cuba counseling dia. They don't care. Itu macam apa? Dan saya sedih. Saya harap perkara ini tidak berulang. Sebab perkara ini zaman semasa saya masuk Islam pun sudah ada. Bila Nabi masuk Islam, dia menghadapi masalah. So inilah kita haraplah. Itu bukan salah kasih siapa, kita harap. Dan saya dapat tahu kita di Selangor dengan wilayah persekutuan sekarang mereka punya servis dah meningkat baik. Bahkan banyak ceramah kesedaran tu. Allah Allah. Okey, masa tak banyak kita nak pergi ke round terakhir, final round. Sebelum kita buka sesi soal jawab, saya belum dapat soalan. Tak dapat nombor saya. Okey, round terakhir kita nak dengar tentang apa jenis cabaran yang mereka hadapi selepas memeluk agama Islam. Okey, apa jenis cabaran dan macam mana kamu dapat mengatasi cabaran. Okey, so kita mula dengan Cik Azrul. Silakan. The challenges that you face after embracing Islam. Bismillah. Jelas kan? Okey. Cabaran yang saya hadapi lepas memeluk agama Islam. Pertama sekali bila saya bersyahadah tu, saya tidaklah selepas bersyahadah kemudian saya bagi tahu keluarga saya, tak. Saya mengamalkan Islam secara rahsia hampir setahun lebih jugalah. Cabaran pertama sekali ialah merahsiakan pengislaman saya lah. Saya ingat lagi masa pertama kali selepas saya bersyahadah kembali ke universiti, saya begitu khawatir sekali kalau kawan-kawan yang jauh saya ni tahu, maksudnya rakan-rakan sekelas, tapi siapa yang rapat dengan saya tak kisah pasal macam mana saya nak pergi solat, macam mana kalau saya nak mengamalkan Islam dan sebagainya. Sebab saya takut. Pernah jadi satu cerita saya dengar, ada seorang mu'alaf ni memeluk Islam di universiti di belakang pengetahuan keluarga dia, dan akhirnya disebabkan kecuaian kawan-kawan dia yang gagal merahsiakan pengislaman kawan dia tu, kawan-kawan dia yang sesama non-Muslim bagi tahu dekat mak ayah kepada si Muslimah yang masuk Islam ni. Kemudian akhirnya Muslimah ni dihentikan pengajian oleh mak ayah dia, dihantar ke luar negara untuk berkahwin dengan seorang lelaki yang non-Muslim. Jadi saya memang sangat-sangat takut kalau keluarga saya tahu. Jadi merahsiakan pengislaman tu memang cabaran yang besar. Sebab yalah, sampaikan saya solat pun saya tak join kawan-kawan saya buat di tempat lain. Tapi Alhamdulillah selepas setahun setengah saya pun ada keberanian untuk bagi tahu keluarga saya. Sebenarnya bukan saya bagi tahu terkantoi, sebab diorang perasan saya dah tak cukur janggut, saya tak nak pakai seluar pendek sebab nak memudahkan solat. Apa lagi tiba-tiba dalam sehari tu kalau saya cuti semester balik rumah tiba-tiba hilang, petang-petang hilang sekejap, malam pun hilang sekejap sebab pergi solat. Itu antara cabaran semasa di awal saya memeluk Islam lah. Dan cabaran saya pada hari ini Alhamdulillah jihad melawan hawa nafsu sendirilah. Selepas masuk Islam, bila bapak tahu, keluarga tahu, ada cabaran pada
Astagfirullah. Alhamdulillah, sebenarnya tidak ada. Keluarga saya sebenarnya sangat terbuka. Cumanya mereka sedikit kesal sebab diorang anggap macam saya ni tak percayakan mereka lah. Saya pun lupa sebenarnya di sebelah keluarga sebelah mak saya, makcik saya, sepupu saya di kampung ada yang beragama Islam. Alhamdulillah. Cumanya itu saja. Wallahu a'lam. Saya dapat satu poin yang penting daripada dia itu, sebenarnya bukan dia risau. Saya paling risau. Risau apa? Penyakit rahsia. Kadang-kadang setengah-setengah kita orang Islam sebabkan kita nak tunjukkan kita buat kerja, kita nak tunjukkan kita bawa orang masuk Islam, kita nak dapatkan populariti, kita lupa nak jaga keselamatan orang yang masuk Islam. Majoriti mereka yang masuk Islam perlu dirahsiakan. Jangan kita war-warkan. Disebabkan kita nak tunjukkan, wah saya dah bawa dia masuk Islam, wah nak tunjuk ambil gambar. Kita sentiasa kena fikir, bila kita nak sebar, nak beritahu, tanya kebenaran, boleh tak ambil gambar? Boleh tak saya share? Kalau kata tak boleh, don't do that. Yang saya sendiri 21 tahun masuk Islam. Begitu banyak kes yang saya pernah experience. Okey, sebagai orang Islam punya cuai, kita pergi share dengan kawan, kita pergi share kat Facebook, menyebabkan keluarga mereka, kawan mereka tahu dan beritahu mak bapak mereka. Akhirnya mak bapak mereka tarik mereka balik, okey, dan tak kasih mereka masuk Islam. Ada yang bawa umur paling muda lah, mak bapak ada kontrol mak bapak. Tapi yang sudah besar, tapi kadang-kadang mereka belum datang, mak bapak akan halang mereka daripada memeluk agama Islam. So saya haraplah daripada pengalaman sahabat saya yang Azrul ni, supaya kita dapat belajar supaya pastikan kalau kita orang masuk Islam, janganlah sewenang-wenangnya, senang-senang kita nak share, bagi tahu halayak ramai. Kadang-kadang kita bagi tahu halayak ramai menyebabkan dia jadi masalah. Sebab mereka ramai yang underground, mereka duduk di bawah tanah, kita atas tanah. Okey, so kita pergi ke panel yang seterusnya, yang kedua, Lim Si Jun. Same thing, okay? Challenges that you face, okay? And if you can share how you overcome it, if even better, please. Okay, Bismillah. Cabaran saya lepas saya masuk Islam, saya bahagikan cabaran itu kepada dua bahagian. Yang bahagian pertama daripada keluarga saya sendiri, dan bahagian kedua daripada orang Islam sendiri. Yang daripada keluarga saya, selepas saya masuk Islam, saya rasa sangat takut. Sebab saya dah tahu dah, keluarga saya mesti tak akan setuju. Dan ambil masa yang agak lama juga, bertahun-tahun untuk saya dapat keberanian untuk bagi tahu mak saya. Bagi tahu pun saya tak bagi tahu terus macam tu. Saya mula tulis di Facebook, share di Facebook, dan sengaja buka public sebab mak saya seorang yang sangat aktif Facebook. Dia lagi aktif daripada semua kawan saya. Jadi bila dia tahu, dia mula call saya, tanya, dan saya mengaku yang saya telah masuk Islam. Dan masa itu memang reaksi yang sebenarnya saya tak ingin melalui, tapi saya tahu perkara ni mesti berlaku. Dan mak saya dia menangis, dia sangat emosi, dan dia mula menyalahkan saya dengan macam-macam yang berlaku. Dan kebanyakan tuduhan dia mula melontarkan banyak-banyak tuduhan terhadap Islam. Dan kebanyakan tuduhan dia, saya ada jawapan tapi saya tak jawab. Dan itulah daripada keluarga saya. Dan saya tak jumpa penyelesaian lain melainkan dengan hanya bersabar dan tunjukkan, teruskan menghormati mereka dan tunjukkan contoh yang baik macam tu. Selain tu saya tak jumpa penyelesaian yang saya rasa efektif lah. Sebab dengan cara itu, alhamdulillah, parents saya, family saya dah mula menerima. Dan sudah saya rasa banyak kali saya bawa isteri saya balik ke rumah, dan mereka pun menziarahi mak mertua saya. Dan sekarang mereka rasa
yang Islam ni sebenarnya tak seperti yang mereka sangkakan. Sebab saya rasa mereka sebenarnya nak tengok dari contoh orang Islam sendiri. Dan daripada orang Islam, sebenarnya saya cabaran yang lagi besar yang saya face daripada orang Islam ialah mereka sentiasa anggap yang saya ni mu'alaf ataupun sebab saya masuk Islam, dan selalunya dalam pandangan mereka saya seorang yang baru masuk Islam, tak tahu apa-apa. Dan bila saya cuba terangkat apa-apa, susah sebab seolah saya tak tahu apa-apa. Dan mereka sentiasa melontarkan soalan-soalan yang seperti di mana kamu belajar Islam? Sudahkah belajar fardu ain? Belajar dari mana? Jakim ke? Macam mana silibus? Macam-macam soalan macam ni. Dan bila saya bagi tahu yang saya ada baca buku semua tu, mereka reaksi mereka sangat terkejut. Mereka cakap, mana boleh? Tak boleh baca tanpa tanya ustaz. Kena tanya ustaz. Mana boleh baca sendiri? Nanti berguru dengan syaitan. Saya rasa terkejut sebab bila saya masuk Islam, saya rasa Islam ni sangat meraihkan ilmu, sangat menggalakkan kita belajar, menuntut ilmu sendiri. Tiba-tiba bila berdepan dengan orang Islam, mereka suruh jangan baca. Bahaya kalau baca sendiri. So ini kekeliruan. Saya rasa keliru. Kenapa? Macam bercanggah pula kan. Dan saya rasa cabaran ni dia penyelesaian dia kita kena sabarlah, saya rasa. So ni lebih kurang lah. Dan saya tambah sikit lagi sebab saya rasa yang sangat membantu dan sangat penting ialah spouse kamu sama ada isteri ke husband ke, dia perlu sangat memahami situasi kamu sebab bukan saja kamu yang melalui semua itu, dia juga yang melalui semua itu. Dan orang akan bagi tekanan pada dia macam mana hubungan kamu dengan mentua kamu, macam mana, dan yang saya perasaan keluarga dia sendiri dah mula tak terima pendapat dia sebab mereka rasa dia sudah kahwin dengan mu'alaf dan pendapat dia sudah tak sahih sangat lah, macam sebab sudah tak belajar sangat ke, macam dan banyak persepsi macam tu. Dan saya rasa kalau pasangan kamu tak faham, dia akan lagi mengelirukan keadaan. Kalau dia tak faham, saya cadangkan dia kena sama-sama belajar. Alhamdulillah. Sebab itulah syarat kalau saya mengajar orang yang masuk Islam adalah bawa pasangan kamu datang. Satu orang saya tak ajar. Kenapa? Gila. Nanti ajar dia lain, dia faham lain. Memang selalu begitu. Dan ada beberapa poin yang cantik yang saya sangat suka di sini adalah kita kena faham dulu cabaran yang paling besar bagi orang yang masuk Islam adalah mereka hari-hari hati sangat takut. Betul. Kalau mak bapak tahu macam mana, kalau dia halal macam mana, putus hubungan macam mana, hukum bunuh diri macam mana, tak kasih balik rumah macam mana, tak mau bayar fees universiti macam mana, tak kasih pocket money macam mana, tak kasih harta macam mana, macam-macam cabaran mereka risau. Yang paling risau adalah hubungan dengan keluarga lah. Itu yang paling risau. Macam tadi lagi disebut tadi, sangat risau. Kalau mak bapak tahu, dia tahu. Kalau mak bapak nak tahu, mak bapak akan melalui satu peringkat masa yang memang mereka akan sangat marah, sangat sedih, sangat macam-macam. So kadang-kadang seperti especially bila kita kahwin mu'alaf, orang Melayu itu dengan keluarga Melayu itu dia kena sangat-sangat relax sikit. Jangan bagi tekanan yang terlalu besar. Sebab orang yang masuk Islam ni mereka dah lah banyak tekanan. Kalau tambah lagi betul sana banyak tekanan, kalau orang Melaka kata toke babi dua kandang, susah makan kacau, makan betul kan? So kita kena relax lah. Sepatutnya dia bukan saja kahwin wanita Melayu itu, dia kahwin keluarga dia. Sebab itulah sokongan daripada keluarga Melayu itu. Dan dia punya pasangan itu sangat penting. Alhamdulillah dia mempunyai seorang pasangan yang sangat-sangat bagus dan nak grade. Tak lama lagi nak grade
Alhamdulillah. Dan satu lagi yang saya sangat suka adalah kadang-kadang macam orang yang nak masuk Islam, kalau dia dah dewasa, dia sudah faham, jadikanlah beras jadi bubur dulu baru kita. Faham tak? Sebelum kamu masuk Islam, kalau bagi mak bapak tahu, mak bapak akan buat apa saja untuk halang dia daripada masuk Islam. Betul ke? Kalau sudah masuk, apa ada boleh buat? Dia hanya boleh marah, bising saja mak. Tapi bising-bising lama-lama akan slow mak. Betul ke? Api besar-besar lama-lama akan kecil mak. Betul ke? So cara macam ni masuk Islam bagus. Beras jadi bubur. So kali-kali ada orang-orang yang nak masuk Islam, jadikan beras jadi bubur dulu baru kita. Itu pun satu cara untuk berdakwah. Okey, benar? Okey. Last. Peri yang terakhir. Kita tak sabar-sabar ni. Tadi sekarang ni tiba-tiba pula nak cakap kan? Benar? Last one very important, benar? Last part is very important. The challenges that you face after embracing Islam. Okay? And then also, if possible, how do you overcome it? These are the challenges. Give some of your example. Thank you. Okey. Cabaran saya selepas masuk Islam ada dua bahagian. Pertama kali masuk Islam dengan kali kedua masuk Islam. Betul eh? Kali pertama masuk Islam memang saya tak tahu macam mereka ni banyak mengkaji tentang Islam. So mereka tahu kalau masuk Islam bagi tahu parents masalah. Saya tak tahu masalah tu semua. Lepas saya masuk Islam lebih kurang 2 hari, saya terus beritahu dengan mak saya, "Mak, saya dah masuk Islam." Mak saya mula-mula senyum, ketawa, hihihi. Lepas tu dia mula menangis. Mungkin dia tak dengar apa yang saya cakap tadi tu kan. Lepas tu dia mula menangis. Lebih kurang macam 1 jam lebih dia menangis. Lepas sampai hati kamu macam ni kat keluarga kita, sampai hati kamu masuk Islam. Lepas ni siapa nak jaga family apa semua tu kan. Dia sangat sedih, dia menangis. Saya tak boleh nak salahkan dia juga lah, sebab macam kami ni yang Kristian, dekat gereja kami ada satu notice board. Dalam notice board tu ada ditampalkan lah, kalau seseorang daripada keluarga kamu masuk Islam, kamu tak boleh pergi upacara dia, kamu tak boleh buat macam tu, mereka tak boleh duduk bersama, macam-macam tu semualah. So mereka ni memang tak tahu apa-apa pasal Islam. And then lebih-lebih lagi dengan banyak-banyak kes-kes yang terjadi, yang tengok kat surah khabar semua tu, tambahkan lagi takut mereka kepada Islam. Mereka tak kenal Islam tapi takut dengan Islam. Mereka takut hilang anak mereka ke, saudara mereka ke, tu semua kan. So memang sangat fobia dan tak nak siapa-siapa ahli keluarga mereka masuk Islam. Sama juga macam mak saya lah kan. Tapi lama-kelamaan lepas 2-3 minggu mak saya dah boleh terima. Cuma satu masalah, saya ada banyak abang-abang angkat yang macam lebih kurang macam gangster jugalah. So lepas dia tahu saya masuk Islam, dia dah tak boleh nak pukul saya ke apa, tapi hari-hari dia akan datang maki saya, lepas tu dia akan balik. Itu kerja dia hari-hari. Datang maki balik, datang maki balik hari-hari. Macam memang tak selesa lah saya nak berniaganya. Ni salah satu faktor yang menyebabkan saya macam, apa yang dia cakap tu kadang-kadang rasa macam masuk akal lah, sebab hari-hari dia datang maki kan. Dia memang istiqomah lah kan. So macam ni antara faktor yang menyebabkan saya, betul dia cakap tu betul. Saya masuk Islam tapi tak pernah belajar kan, tak tahu apa tu Islam tu, yang masa tu nak planning nak murtad apa semua tu kan. Tu cabaran yang pertama, tak banyak sangat lah. Sebab masa saya masuk Islam kali pertama memang solat jarang, puasa pun tak pernah, yang lain-lain pun tak pernah buat lah. Sebab memang saya tak tahu apa tu Islam. Kali kedua masuk Islam, alhamdulillah, puasa macam dekat IDT, saya mula belajar dengan IDT dengan Brother Lim. Bila seseorang tu masuk Islam, kita akan di-assignkan satu buddy system, seorang Muslim dengan seorang mu'alaf bersama. So kita ada satu kawan rapat yang apa-apa masalah tentang agama ke, kita boleh tanya dengan dia. Sebab kita nak kacau Brother Lim selalu pun tak boleh, dia pun busy kadang-kadang. So kita buat buddy system di mana kalau orang tu selalu bersama dengan kawan Muslim dia, so nak solat sama-sama solat, nak puasa dia akan ajar. So apa-apa soalan, apa-apa yang timbul, dia boleh terus tanya direct dengan kawan dia. Kawan tu macam lebih kurang sebaya umur, so macam tak adalah kekok sangat kan. Ni macam mana nak baca Quran ke apa semua, senang nak belajar kan. So bahagian solat memang saya tak susah. Cuma setiap tahun bila tiba bulan puasa, saya akan menangis. Sebab saya tukang masak, kerja saya bagi orang makan. So bila saya tak dapat makan, saya sedih. Setiap kali bulan puasa, time pukul 2-3 petang tu, automatik akan keluar air mata lah. Sebab saya tolong banyak orang bagi makan, tapi saya tak dapat makan. Ya ke? Pasal tak dapat duit kan? Itu antara cabarannya. Kemudian masa mula-mula kali kedua melepas masuk Islam, memang financially a bit problem lah. Sebab baru tinggalkan perniagaan dan terpaksa fokus full time belajar dengan brother apa semua tu. Financially problem. Puasa
So far other than that, tak ada masalah lain lah, Alhamdulillah. Sebab memang macam environment di IDT sangat welcoming. Kita macam orang-orang di sana tu bila kita pergi, they don't question you kenapa masuk Islam ke, kenapa macam ni, tak ada. They more on welcoming you. Dia akan meraihkan kita, tanya soalan yang macam kita rasa macam satu family. Macam we are always welcome. No judging, tidak ada prejudice ke, tidak ada judging ke. No, we are all family, we do it together. Kita makan sama-sama. Dia macam, kau tahu solat ke tak tahu solat? Solat 2 rakaat, saya nak tengok. Tak ada. Dia macam, nak solat, jom solat sama-sama. Nak makan, jom makan sama-sama. Nak buka puasa sama-sama. Sahur sama-sama. So kita tak terasa macam kita ni terasing. Always in the community, bersama-sama. Itu sajalah. Alhamdulillah. So cabaran, macam-macam cabaran. Kita masuk Islam, Alhamdulillah. Saya pun banyak juga. Bukan saya cakap. Okey, Alhamdulillah. Sekarang ni kita dah dengar cabaran, kita dah dengar persepsi, kita dah dengar penipuan dan sebagainya. Sekarang ni sampai masanya sesi soal jawab. Okey, saya dapat banyak soalan di sini. Saya akan tanya Asrul dulu sebab saya kumpul kabur. Saya akan tanya dulu 2-3 soalan sekaligus. Bukan satu-satu supaya jimat masa. Okey, now soalan pertama orang tanya tentang macam mana caranya untuk you, satu orang asli kan? Untuk saya tak tahu orang asli, suku orang asli apa jenis, macam mana nak dakwah kepada kaum you sendiri dan selepas masuk Islam. Okey, macam mana kamu, apa yang buat kamu rasa tenang dalam agama Islam? Okey. Oh, 2 soalan je? Setakat ini. Okey, Alhamdulillah. Okey, baik. Pertama sekali, cara nak berdakwah pada orang asli, saya rasa ini kita semua tahu sebenarnya, tapi kita mungkin perlu peringatan. Kita berkawan dulu dengan diorang. Tak ada cara yang lebih baik untuk kita membuat dakwah kepada seorang individu tu melainkan cara kita membuat kawan dengan diorang. Misalnya, kalau kita ambil contoh yang lain, kita macam saya dengan seorang abang ni, mungkin kita baru hari ni jumpa, takkan tiba-tiba saya nak kongsi masalah keluarga saya dengan abang. Tapi kalau kita betul-betul berkawan dengan seorang bangsa orang asli ataupun apa saja bangsa sekalipun, kita jangan soal agama loh. Kita berkawan macam misalnya kawan pejabat, kita pergi keluar makan bersama dengan dia, kita pergi main bola ke yang lelaki, kalau yang perempuan lagi mudah boleh bertukar-tukar lauk dan sebagainya. Kita mulakan dengan yang tu dulu. Tapi kalau mungkin tuan-tuan masukkan cara yang spesifik kan, antara cara yang mudahnya pertama sekali belajarlah sedikit bahasa. Katalah mungkin tuan-tuan, puan-puan sini ada sahabat yang berbangsa orang asli kan, tanyalah dia, oh orang asli suku mana ya, itu pun sedikit dah macam membina hubungan di situ. Sebab lazimnya orang fikir orang asli ni satu bangsa, sedangkan orang asli sebenarnya adalah satu istilah umum bagi kumpulan bangsa yang bawahnya ada suku kaum Semai, suku kaum Mahmeri dan sebagainya. Jadi kita boleh bermula di situ. Kemudian belajarlah sikit macam mana nak cakap selamat pagi dalam bahasa kamu misalnya. Begitulah. Tidakkah tuan-tuan rasa kalau kita tanya soalan dekat dia, tak ke dia rasa dia katanya, orang Melayu ni macam mana saya tengok hari-hari solat tu pergi masjid tu buat apa situlah kita bermula. Okey, itu antara method ataupun teknik kaedah yang saya boleh kongsikan lah. Soalan yang nombor 2 tu berkenaan dengan tak ingat, lupa dah. Apa yang membuat saya rasa tenang, semestinya apabila saya dah mula belajar dan saya mulalah cuba. Orang kata solat tu mencegah pada kemungkaran, dan apalagi apabila kamu sujud tu kamu berdoalah sebanyak-banyaknya doa. Jadi antara bibit pertama yang saya merasakan tenang ialah bila saya mula melakukan solat lah. Pada mula-mulanya susah, begitu teknikal sekali. Yalah, kita tak pernah exercise pun jarang, tahu main bola aja kan. Tiba-tiba nak solat dan sebagainya, kita rasa susah. Saya ingat lagi masa saya mula-mula solat, lepas kita rukuk sepatutnya kita kembali semula pada posisi berdiri kan, tapi saya lepas rukuk saya terus sujud. Itu memang satu kesalahan yang sangat besar lah, tapi Allahualam
Alhamdulillah, di samping itu semakin banyak saya belajar pasal agama Islam, baca sirah Nabi, dengarkan apa hadis-hadis Nabi apabila dibacakan, bila saya menghadapi kesukaran dalam pelajaran misalnya, bila kita tahu kisah pada Nabi, kisah pada sahabat, macam mana mereka mengatasi masalah, kita pun fikir Nabi dan sahabatnya pun lagi susah berbanding saya ni apalah sangat. Jadi di situlah saya mencari ketenangan, iaitu pada solat dan juga pada membaca sirah-sirah Nabi. Begitulah secara ringkasnya. Wallahu alam. Alhamdulillah. Jadi kan cerita tenang di mana-mana. Memahami Islam, mengamalkan agama Islam, bila kita dapat berkomunikasi dengan Allah, itulah bawa tenang bagi kita. Alhamdulillah. Tapi awal ada satu soalan. Ada satu soalan siapa yang tanya? Dia tanya tentang adakah orang asli suku kaum kamu masa itu orang pindah ke pedalaman ataupun kalau tidak, macam mana kehidupan mereka sekarang zaman moden kan? Okey. So, ya. Okey, sebenarnya orang asli ni macam saya katakan tadi, dia sebenarnya ialah satu himpunan bangsa-bangsa atau suku-suku yang mana saya daripada suku Semai. Majoriti bangsa yang orang asli suku Semai ni majoriti dah duduk di penempatan yang mana dah diiktiraf oleh kerajaan lah. Berkenaan dengan kaum yang duduk berbirah rendah tu masih lagi ada, tapi saya tak pasti sama ada dalam suku Semai ada lagi atau tidak. Yang saya tahu masyarakat orang asli di sebelah Pahang, diorang ada setengah suku tu masih lagi hidup dengan keadaan nomad lah ataupun berpindah rendah. Tapi mereka ini hanya unik di negeri Pahang saya, setakat mana yang saya tahulah. Dan Alhamdulillah di negeri-negeri lain misalnya Perak, Selangor, mana lagi Johor, malah Johor dan Kelantan, mereka menetap di kawasan pendalaman, tetapi kampung-kampung tu dah mula dibangunkan oleh pihak kerajaan dan sebagainya lah. Wallahu alam. Itu setakat yang mana saya tahu. Bolehkah kamu kongsi sedikit di manakah kamu dapat energi? Energi berapa, di mana yang dapat tenaga tu yang kamu sanggup belajar, mengkaji, belajar fardu'ain, baca buku? Mana yang dapat energi tu? Please. Bismillah. Saya rasa semangat saya yang utama sebab saya tak dapat apa yang saya nak mula-mula. Sebab keluarga saya sangat bertentangan dengan Islam, dan dulu saya rasa sangat cemburu dengan orang yang keluarga dia terima macam tu saja, dan saya fikir kenapalah keluarga saya tak boleh macam ni. Dan bila saya fikir balik, saya rasa sebenarnya hikmahnya, kalau keluarga saya terima saya, bolehlah masuk Islam, dan saya rasa saya tak akan pergi mengkaji tentang Islam, pergi belajar tentang Islam. Sebab saya nak kahwin je, saya sudah dapat apa yang saya nak, saya sudah tak kisah apa yang berlaku selepas tu. Dan disebabkan susah untuk saya dapat apa yang saya nak, saya mula mengkaji, dan bila saya mula mengkaji, saya dapat tahu yang Islam ni sebenarnya dia logik, dia ada jawapan dan ini yang membuat saya semakin berminat untuk mengkaji secara mendalam. Itu yang bagus. Sebenarnya ada hikmah kan kalau keluarga menentang anak-anak masuk Islam, ada hikmahnya dan menjadikan dia nak lebih belajar, mengkaji. Dan saya rasa satu perkara yang buat dia ada energi, mungkin dia terlupa nak cakap, saya sambung sikit, adalah tentang jemaah yang dia ada. Orang-orang yang dia campur, semuanya kaji, semua dia bincang nas, semuanya akan cerdas dan sebagainya. So menjadikan satu budaya, okey, supaya dia minat nak kaji, nak belajar dan sebagainya. Kalau dengan geng-geng kita ni bila puja, cakap kosong memang kena kau-kau. Mesti cakap, tanya apa-apa, okey, di mana dia dapat cerita dia? Sahih ke? Boleh tak kalau ustaz mengajar, kita berani tanya begitu tak? Budaya kita tak terima je. Saya bukan mempertikaikan ustaz-ustaz. Saya hanya risau kadang-kadang mereka leka ke atau tak cek ke, kadang-kadang bukan kepakaran mereka menceritakan sesuatu, dan kadang-kadang kita belajar sesuatu yang tak benar. Itu yang jadinya. Sebab itu dalam Islam sentiasa apa yang kita perlu buat, kalau kita dengar sesuatu yang hati kita tak selesa, hati kita rasa macam tak tenang,
kita lebih baik balik cek. Kita pergi cek, pergi tanya pakar. Itu caranya. So macam dia lah, bila dia masuk Islam, saya tengok selalu dia tanya, dia cek, dia pergi tanya pakar-pakar, pergi khusus-khusus untuk belajar. Alhamdulillah. Okey, John, soalan bagi kamu. Okey, kita saudara John, ada banyak buku yang sudah saudara baca. Boleh bagi nasihat tak kepada jemaah? Apa cara untuk supaya mereka lah rajin belajar? Just give some tips. Macam mana you boleh baca buku itu laju, boleh minat baca sampai tak penat, sampai banyak buku macam-macam buku you baca, dan juga YouTube ingat lagi tak? Asyik Hadi dengan Sudidah, Zakir Naik. Kenapa you ada betul banyak tenaga duduk kat TV tengok macam dengar je? Silakan. Okey, terima kasih. Pertama tentang diri saya ni orang yang cepat bosan. Kalau saya dah tahu tentang perkara tu, dah tahu macam nak buat perkara tu, saya tak nak buat lagi dah, saya akan cuba benda lain. Macam dalam kehidupan saya setakat ni, saya dah buat banyak kerja lah, berniaga, jual ayam, kerja kilang, tukang masak dan macam-macam lagi lah. Sebab cepat satisfy, sebab kalau dah tahu kerja tu, kita akan cepat bosan. Satu perkara yang saya rasa lain sikit dalam Islam ni ialah ilmu dia terlalu banyak. Bayangkanlah kita belajar 5 perkara. Contohnya fardu ain, sirah, lepas tu fiqh dan apa lagi kan. Ilmunya tak berhenti kat sini. 5 cabang ni, yang cabang yang ni dia akan pecah jadi lagi 5, lagi 5. So macam it is endless. So macam bila kita baca, kita nak kena baca lagi. Kalau tidak tak faham. Kalau tak baca, kena baca lagi. Kita macam terus belajar je. So memang sentiasa dahaga dan macam kena selalu minum air lah, selalu baca. Tips yang macam mana saya mula membaca buku ni, dulu saya sehingga saya darjah 5, saya memang jarang baca buku sebab saya tak tahu adanya satu tempat yang dipanggil perpustakaan. Darjah 5 baru saya tahu, oh ada wujud satu bangunan yang nama dia perpustakaan. So sejak saya jumpa bangunan perpustakaan tu, saya mulalah membaca. Tapi sebab masa tu saya memang tak pandai sangat membaca dan memang jarang baca, saya mulakan dengan buku-buku yang mudah-mudah dulu. Kalau untuk level saya dulu, mula-mula saya mula dengan komik-komik dulu. Start baca dulu. Apa yang paling senang? Banyak gambar-gambar, sikit perkataan kan. Mulakan dengan komik dulu. Dan slowly kita pergi ke yang lebih berat. So sekarang ni kalau baca buku teks yang tak ada gambar langsung pun tak ada masalah. Dia macam bila baca buku, kadang-kadang kalau baca sirah Nabi ke apa kan, kita baca dalam filem kita ni trailer tu berjalan. Kita boleh nampak, okey, Nabi berjalan ke Mekah, kita boleh nampak Nabi berjalan ke Mekah. Contoh satu lembaga jalan. Macam kita boleh bayangkan. Itu satulah. Lepas tu yang macam satu lagi lah, yang macam mana boleh fokus lama-lama tengok video Yasir Qadhi, Zakir Naik, Ahmad Didat tu. Dia yang sama jugalah. Bila dah fokus, kita macam mewariasikan. Asyik baca buku je, dah bosan. Fokus kepada video. Tengok video sampai bosan. Lepas tu tengok benda lain pula. Audio lecture. Sambil driving ke audio lecture. Lepas tu okey dah bosan dah. Baca buku balik. Dia macam bila you mewariasikan cara belajar. Sekarang zaman sekarang ni cara belajar ni ada macam-macam cara. Nak baca buku boleh, nak tengok kartun yang kaitan dengan agama pun boleh, dengar ceramah kuliah live pun boleh, dengar video YouTube pun boleh. Kalau dah bosan-bosan sangat, rehat sekejap, tengok wayang India. Itu saya punya cara lah. Lepas tu, okay, dah okay balik, sambung balik. So dia macam just keep on going, then you will catch up lah later insyaAllah. Can you share a little bit about you research to you dengar itu Yasir Qadhi punya talks kan? Salah satu talk yang saya sangat suka tentang sirah kan? Berapa chapter yang dia ada? Lebih kurang 104 episod. Setiap chapter berapa jam? 1,5 jam hingga paling kurang pun dalam 55 minit, paling lama dalam 1 jam 45 minit. Haji tak mau dengar? Saya sangat suka dengan Yasir Qadhi punya sirah, very nice. Point dia, kita nak orang yang masuk Islam belajar kaji supaya amalkan Islam berdasarkan ilmu. Saya haraplah kita semua sama-sama boleh. Kita banyak dengar, banyak kaji, banyak membaca boleh. Macam dia, saya suka dengan cara cari buku yang senang-senang, kecil-kecil dulu dipilih
Yang penting istiqamah. Betul? Dan bila dia minat baca, yang paling penting saya percayalah walaupun dia tak cakap, dia minat baca sebab dia sudah ada minat terhadap agama Islam. Bila minat dah ada, dia akan cari ilmu. Dan ada satu soalan sebenarnya tunjuk kepada dia. Tak perlu dia jawab, saya jawab untuk dia. Dia tanya, dia masih lagi tak berniaga, masakan dan sebagainya, tak ada. Tak perlu dia jawab kan. Dan sebelum kita akhiri semua ni, kalau sampai ada soalan tunggu sekejap. Ada satu soalan bagi saya. Tak pernah boleh bagi saya. Sebab dia tak sebut nama. Yang tiga tu sebut nama kan, tak sebut nama aku pun lah. So dia tanya, saya ingin tahu, adakah Jakim, Aikim, Perkim, apa Kim semua tidak begitu berfungsi ke? Saya tambah ke, dia tak ada ke? Dan tidak berkesan ke dalam menjalankan fungsinya untuk berdakwah? Sebenarnya bukan. Jakim telah jalankan satu tugas yang sangat bagus. Okey, Perkim jalankan tugas yang bagus. Jabatan agama bagus. Tapi kadang-kadang orang kata sebab terlalu ramai orang masuk Islam, kekurangan pegawai, kekurangan tenaga pengajar, follow up dan sebagainya. Tak boleh salahkan mereka pun. Sepatutnya kita tak boleh serahkan 100% kepada jabatan agama, 100% kepada Jakim. Kita kena bantu Jakim, bantu jabatan agama. Setuju tak? Mulai hari ini, surau Sarjana Impian tiap-tiap minggu kena hantar pegawai pergi ke jabatan agama. Tanya mereka, ada tak orang masuk Islam dan tak ada orang menjaga? Sarjana Impian menjaga. Boleh tak? Perlu? Takkan dia nak suruh mu'alam ini jaga? The point is, kita kerjasama lah. Boleh kita nak buat yang terbaik daripada mereka. Tugas kita sekarang ni bantu mereka. Sebab terlalu ramai orang masuk Islam. Soalan boleh berkata. Soalan pertama tadi, I'll give you the questions. Apa pandangan kamu terhadap orang-orang Islam yang tak solat, tak puasa, tak amalkan Islam dan sebagainya? Okay, you have 1 minute only to talk. Okay, tapi sebelum tu, we take the second question. Silakan sahabat. Salam. Okey, dua soalan. Soalan sahabat tanya, kan ni orang India asli Cina. Bila adik-beradik kalau bangsa kalau masuk Kristian ke, masuk Buddhis ke, agama Buddha ke, masuk agama Hindu, masuk apa agama pun, tak ada agama pun, mak bapak tak ada marah kan. Tapi bila masuk Islam, mereka banyak bantah, banyak marah. Kita nak tanya, tahu tak apa sebab? Sebab kenapa mereka begitu bantah? Yang pertama, yang kedua tadi, ingat lagi tak soalan tadi? Apa soalan tadi? Kalau orang Islam yang tak solat, tak puasa, Apa? macam mana dengan dia orang? Okey. Persepsi kamu terhadap orang Islam yang jauh atau tak amalkan agama Islam. Saya tanya dia tahu nama sebab saya dua soalan. Okey, kali ini saya mula dengan Lim Si Jun dulu. Okey, come. Take the mic. Okay, baik. Soalan pertama, apa pandangan saya terhadap orang Islam yang tak solat, tak amalkan agama Islam? Bagi saya, sebab saya rasa syukur jugalah sebab saya masuk Islam mula-mula dengan bimbingan Brother Lim. So, dari mula saya diajarkan untuk membezakan antara Muslim dengan Islam. Sebab Islam dia agama, Muslim dia boleh pilih dia nak ikut ke tak nak ikut. Dan bagi saya setiap orang dia ada cabaran dia sendiri. Mungkin ada setengah orang dia seorang yang sangat baik hati, sangat kuat sedekah, tapi mungkin dia lemah dalam solat dia, asyik tertinggal. Tapi bagi saya setiap orang ada cabaran dia sendiri dan setiap cabaran mereka berbeza. Itu pandangan saya. Dan untuk soalan kedua, apa? Kenapa keluarga marah bila masuk Islam tapi bukan agama lain? Saya rasa bagi komuniti saya yang paling utama sebab agama Islam boleh masuk tak boleh keluar.
Ini yang paling utama. Okey. Thank you. Jawapan ni very practical. This is the truth. Ini kebenaran dia sebab pada dia tak ada masuk sebab boleh masuk tak boleh keluar. Nanti dah menyesal macam mana? Sangkut kan? Tengah-tengah. Okey, silakan sahabat. Baik, soalan pertama persepsi saya pada orang yang jauh ataupun tidak mengamalkan Islam lah. Seperti saya pun sependapat juga dengan Brother Lim Shi Jun. Cumanya apa kalau kita sebagai yang dah Muslim ni, yang suka pada agama, yang nak pada agama, kita sepatutnya main peranan jugalah. Sampai bila kita nak menghukum orang kata dia ni memang puak-puak macam ni, tak payah layan dia, semoga Allah timpakan bala dengan dia. Jangan macam tu. Kita sebagai seorang Muslim, kita ada tanggungjawab. Sebab kalau kita fikir balik, sahabat-sahabat Nabi pun ada ke dia orang bersikap macam tu? Tak cuba ke kita kesian kat orang macam ni? Kita kena proaktif. Kita mulakan dengan kaedah yang seperti mana ada sesiapa yang tanya saya tadi tu, pasal macam mana kita berkawan dulu dengan orang tu. Berkawan bukan bermaksud kita join dia buat maksiat dan sebagainya, tak. Kita berkawan, tanya apa khabar, apa semua, pelan-pelan kita tarik dia. Itu untuk soalan yang cadangan saya lah, persepsi saya. Kita first kali jangan menilai. Kita cuba berdakwah pada dia. Itu untuk soalan yang pertama. Untuk soalan yang kedua, kenapa orang Islam masuk Islam? Okey. Antara sebabnya kerana terlalu banyak bagi masyarakat orang asli lah, terlalu banyak salah faham terhadap agama Islam yang perlu diperjelaskan. Dan nombor duanya, mungkin sebab mereka, ibu bapa nampak perangai segelintir golongan Muslim, mungkin 1% yang mungkin bukan orang yang baik, tapi mereka nampak itu saja yang ada pada orang Islam, kemudian mereka sama ratakan, inilah orang Islam semua macam tu. Jadi dia kembali balik kepada individu itu sendirilah. Kita kena ada keupayaan untuk menjelaskan salah faham terhadap agama Islam. Wallahu a'lam. Apa persepsi saya tentang bila saya melihat orang-orang Islam yang tak solat, tak puasa dan tak jaga ibadah mereka lah. Pertama, pada pandangan saya mereka pun seperti mu'alaf jugalah. Cuba fikirkan, kalau mereka faham apa tu fardu ain, apa tu mereka faham apa tu akidah, apa tu tauhid semua, dan jika mereka faham dan mereka belajar Islam betul-betul, kebanyakan mereka takkan jadi macam tu, betul tak? Mungkin sebab kefahaman mereka ada masalah sikit, ataupun tak cukup faham, ataupun belum habis belajar lagi. So tugas kita sepatutnya, macam Brother Azrul cakap lah, jangan nilai mereka, jangan judge mereka ataupun prejudice dengan mereka. Kawan dengan mereka, jadikan mereka berjemaah dengan kita. Bila nampak seorang macam tu, kadang-kadang kita ni macam bila pandang ni lahir dah Islam, umur dah 40 tahun, tak solat, tak puasa, just pandang macam tu. Tapi apa kata kita pergi kawan dengan dia, apa khabar, apa semua tu, jom pergi solat, start macam tu. Mungkin first time, second time dia tak ikut kita lah kan, tapi kalau kita hari-hari pergi ajar dia, dia pun dah bosan, dia pun ikut je lah. Dan from there slowly kita boleh ubah dia kan. Yang penting kita pun kena istiqomah lah. Kalau kita nak macam tu, untuk nak berkawan dengan dia, nak berdakwah dengan dia, dengan yang Muslim yang macam dia pun kita kira berdakwah juga. Betul tak? Kita berdakwah juga. So kita berkawan dengan dia, kita istiqomah, ajak satu persatu macam tu kan. Itu je lah. Selepas tu tentang kenapa masuk agama lain boleh, masuk Islam problem kan. Even pengalaman saya sendiri, bila saya nak murtad, saya punya kawan semua kata, kau betul ke nak murtad? Kau tahu tak kalau nak murtad, dia bawa kau satu bilik, dia ikat kau, dia dera kau macam-macam, dia potong tangan, potong kaki supaya kau tak keluar Islam. So kefahaman mereka kalau masuk Islam, dia orang Islam akan buat apa saja supaya you ni tak keluar daripada Islam. Itu kefahaman satu. And then kefahaman yang kedua tu, kebanyakan parents ataupun ibu bapa, adik-beradik ini kata kalau anak mereka ataupun adik-beradik mereka dah masuk Islam, tak boleh kawan dengan dia, tak boleh duduk satu rumah dengan dia, tak boleh makan dengan dia, hilang saudara. Mereka takut yang tu. Mereka sebenarnya bukan tak nak anak mereka ke apa semua masuk Islam, mereka takut kehilangan saudara mereka tu. Sebab apa? Mereka tak faham apa sebenarnya yang Islam ajar. Sebab sebenarnya lagi satu, memang tak ada orang pernah approach mereka lah, ajar ataupun terangkan apa tu Islam kepada mereka kan. So bila mereka tak tahu, mereka takut. Bila mereka takut, mereka tak nak sesiapa yang mereka kenal terlibat dalam benda tu. Benda tu related.
Macam itulah. Jadi, wow. Soalan ini dia tanya sebab dia tak ada nama kan. So last kali saya nak jawab. Kenapa pandangan yang masuk Islam ni, mu'alaf ni, terhadap orang Islam yang tak amalkan Islam, saya hanya boleh bagi satu ayat saja. Islam yang sebenar tak sampai. The truth, yang kebenaran Islam tak sampai kepada mereka. Kalau kebenaran sampai, takkanlah mereka nak begitu. Dan cara penyampaian Islam kepada mereka, cara penyampaian Islam yang sangat membosankan, yang tidak menarik, dan tidak meyakinkan, dan tidak bagi hujah yang teratur, yang buat orang wow. Itu jadi masalahnya. Saya tak mau cakap panjang. Soalan kedua, saya hujah-hujah panjang sangat kan. Yang kedua, saya rasa kenapa mak bapak bukan Islam itu sangat tak suka anaknya masuk Islam. Masuk Islam mereka bantah, masa agama lain kita ada masalah. Sebab bagi bukan Islam tu mundur, Islam tu miskin, Islam tu hukum. Semua tu. Artinya Islam tu tak ada kebebasan. Sekarang kita kena ubahlah. Kita kena tunjukkan Islam tu agama yang maju. Islam agama yang relax, cool. Islam agama yang friendly. Islam agama yang kasih sayang. Tak nampak lah. Kita faham orang-orang yang baik-baik macam muslimin muslimat di sini hari-hari kat masjid. Berapa ramai di kampung bukan Islam, yang baik tak nampak, yang tak baik dia nampak kat tepi jalan mana-mana. So yang baik-baik itulah kena pergi kawan, pergi berdakwah lah, pergi campur lah. Barulah kita boleh ubah persepsi mereka. Kalau tidak, persepsi itu akan sentiasa begitu. So we have to do something. Kadang-kadang ada kena mengenal kita sebab kita belum ada usaha nak buat sesuatu. Clear? Okay? So saya rasa masa itu sudah habis. You ada apa-apa mau cakap lagi ke? Ada apa-apa kesimpulan ke, ataupun ada apa-apa nasihat kepada muslimin muslimat ke? Allah ke tak Allah? You have anything to say, brother? No more thing to say. What about you, Sarul? What about you? Oh, I talk. Ya. Okey, untuk kesimpulan kepada terhadap forum malam ini, saya haraplah forum malam ini kita semua dapat manfaat dan dapat faham lebih tentang keadaan orang yang masuk Islam, cabaran yang mereka hadapi, kesusahan yang mereka hadapi, macam mana nak hidup bagi seorang Islam bukan mudah, dan lain kali nampak mu'alaf, kita tahulah macam mana kita nak bantu mereka, bimbing mereka, didik mereka. Boleh ke? InsyaAllah Dan sebelum saya berhenti, mau dengar cerita. Jarang-jarang orang habis ceramah bagi cerita kan. Tapi cerita ni tak ada kena mengena dalam forum lah. Tapi saya nak beritahu cerita. Okey, ada seorang ustaz, dia ambil bahagian, mengikuti satu forum, satu program perbincangan tentang agama dunia. Semua agama dunia hantar ketua-ketua mereka datang untuk bincang di Kuala Lumpur, di Shangri-La Hotel. Dan ustaz ini, dia wakil Islam, dan dia nasib sangat baik, duduk sebelah dia adalah seorang padri. Okey, dan mereka mula jadi kawan bila mengikuti program itu. Dan masa lunch time, tengah hari nak makan lunch, tengah hari mereka pergi ke Shangri-La Hotel, dia punya Chinese restaurant. Tapi sedianya makanan sana tak halal. Itu padri makanan penuh dia punya piring. Tapi ustaz tu hanya nasi putih saja sebab tak halal mah, yang halal nasi putih. So duduk sebelah-sebelah. Wah, itu padri makan sangat sedap. Tiba-tiba dia pandang member dia, ustaz, apa sih tak ambil lah? Dia ambil mis. Dia ambil kerbau pendek bagi dia. Itu ustaz kata tak boleh. Kalau sekarang kita tak boleh makan kerbau pendek. Itu padri kata, kesian. Oh, dia kesiankan ustaz tu. Okey, habis program, masing-masing pergi ke mana? Pergi ke KL Central. Nak balik kan? So itu padri nak duduk train balik, ustaz nak duduk train lagi. So sementara nak balik, itu ustaz cakap dengan padri itu, jumpa lagi ya.
sangat gembira kenal kamu. Tolong kirim salam saya kepada isteri kamu. Itu padri kata, oh kita dalam agama Kristian, padri tak boleh kahwin, tak ada isteri. Ustaz kata, kesian. Tahun depan mereka jumpa di Jakarta, sama juga program yang sama. Di Jakarta ada orang Indon kat sini. Wah, semua tak mengaku. Di Jakarta orang Jakarta kalau dia panggil bas kota, di sini panggil bas kota, di Indonesia panggil bis kota. Tahu ke tak tahu? So bis kota. So mereka sampai ke Jakarta nak duduk bas, tunggu bis kota datang. So ngam itu padri dengan ustaz sama lagi. Tunggu bas. So itu ustaz tunggu dia baca doa. Dia kata bismillah. Dia baca bismillah. Itu padri kata, ini bukan bismillah, ini bis kota. Okey, selepas program, habis program masing-masing nak balik sampai airport. Ustaz duduk kapal terbang. Ngam-ngam padri kat sebelah dia lagi. Tapi padri ni dia duduk helikopter. Wah, tiba-tiba helikopter dah nak sampai, dah nak landing. Oh, itu padri kata haleluya. Tahu orang Kristian suka cakap haleluya kan? Itu padri kata, bukan haleluya, ini helikopter. Okey. Dengan cerita ini kita akhiri forum malam ini, dan insya-Allah kalau ada salah silap daripada kami minta maaf, dan sekali yang baik daripada Allah, yang salah yang lemah daripada diri kami, insya-Allah rezeki jumpa lain waktu. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih kepada Tuan Moderator dan semua ahli panel dan sama-sama